Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda semua berada dalam situasi yang menggembirakan hari ini. Dan terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang subscribe channel saya. Dan diharap kepada yang belum subscribe channel ini, bolehlah tekan butang subscribe tersebut. Apa nak cerita ni hari? Hari ni saya duk tengok-tengok video banyak juga. Video-video yang bercorak maki hamun. Seronok betul dia orang ni maki hamun orang dalam video-video mereka, dengan mungkin dengan tujuan untuk mendapat subscribers yang tinggi ataupun tontonan yang tinggi. Itulah cara mereka barangkali. Tetapi kepada orang Muslim ya, harus ingatlah bahawasanya memaki hamun orang lain itu ataupun menghina orang lain itu adalah dilarang dalam Islam. Kalau kita nak buat video pun, nak mereact kepada video orang ke, nak bagi nasihat kat orang apa ke, sepatutnya gunalah bahasa-bahasa yang elok, bahasa-bahasa yang berakhlak ya. Jadi itulah yang menandakan kita ni siapa. Kita ni mengaku ilmunya tinggi, tetapi bahasa-bahasa yang kita gunakan terlalu daif. Ya, terlalu teruk sekali. Adakah apabila kita belajar semakin tinggi, kita dah terlepas daripada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala? Fikir-fikirkanlah sahabat. Saya baca satu hadis. Allah melarang kita menghina orang, Allah melarang kita mencaci maki orang, dan Rasulullah juga melarang orang menghina orang dan mencaci maki orang lain. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci maki orang muslim hukumnya fasik dan membunuh hukumnya kafir. Hadis ni hadis sahih daripada Sahih Muslim nombor 0053. Ya. Dari Abu Hurairah, satu lagi hadis yang saya jumpa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang saling mencaci maki menanggung dosa apa yang mereka ucapkan, dan dosa atas orang yang memulainya itu di antara mereka selama orang yang teraniaya tidak melampaui batas. Jadi dosa yang memulai itu lagi besar. Hadis Sunan Al-Tirmizi nombor 2047 ya. Dan riwayat Muslim juga ada hadis ni, iaitu nombor 2217 ya. Saya nak pesan kepada anda semua, apabila ada hadis-hadis yang melarang, dan sememangnya bukan hadis saja yang melarang, kita sendiri pun orang kata dari segi adab dan etika kehidupan kita dilarang untuk orang kata mencaci maki orang lain ya, dengan bahasa-bahasa yang tidak enak didengar. Apalagi kita menghina orang lain seolah-olah kita saja yang bagus, orang lain tu tak bagus semua, kan? Jadi tak patutlah, kan? Gunalah kaedah-kaedah lain, banyak lagi cara-cara lain, cara-cara yang baik. Gunakan fakta-fakta yang anda tahu dan keluarkan hujah-hujah anda kalau anda kata anda orang yang bijak, kan? Ini duk caci maki orang je kerja dalam live apa barang, kan? Satu masalah, saya rasa dia tak sihat lah. Umur, ada satu hamba Allah tu umur dah 60, rasanya tak sihat dah tu. Dah tak lama dah tu, kan? Kerja dia caci maki orang, konon-konon nak bagi nasihat kat orang, tapi nasihat cara memperbodohkan orang lain tak patutlah, kan? Kalau nasihat yang baik, nasihat yang boleh diterima akal,
memang kita terima. Tetapi kalau nasihat membodohkan orang, seolah-olah dia saja yang berilmu, tetapi orang lain tak berilmu, itu nak menandakan orang itu tidak sihat akal dia. Mungkin akal dah kembali nak jadi kebudak-budakan lah, kan? Ya. Dan ingatlah, merendah-rendahkan orang itu ibarat seperti makan bangkai saudara kamu sendiri. Ini bukan saya kata ya, ini petikan daripada sebuah buku. Ya. Saya tak pasti sama ada dia hadis ke apa, dan memang merendah-rendahkan orang itu diibaratkan seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Jadi berhati-hatilah sahabat-sahabat. Kita nak glamour ke, kita nak maju, nak jadi YouTuber yang bagus ke, apa ke, gunalah cara kita sendiri dengan kreativiti kita sendiri tanpa kita menyentuh orang lain. Ya. Kita ada isi ke dalam hujah kita, tak ada isi ke dalam hujah kita, kita tidak menyentuh orang kata peribadi orang lain. Ni saya nampak serangan peribadi ni semakin berleluasa di dalam YouTube semata-mata untuk cari duit haram, kan? Apabila kita menyatakan kepada mereka bahawa tentang hukum-hukum, dan sememangnya kita ni bukanlah ustaz, kan? Dan mereka yang menjawab tu juga bukanlah ustaz, tak mengaji kat mana pun tak tahu, tak mengaji ilmu sesat pun kita tak tahu, tapi nampak gayanya macam ilmu sesat lah. Sebab apa? Sebab tak ada adab langsung dalam bicaranya dan merosakkan manusia di yang menonton. Jadi hati-hatilah nak menonton channel-channel seperti itu. Jadi saya tak kata siapa-siapa lah. Ya, saya kata kepada orang yang suka buat begitu. Tak gitu. Jadi kalau ada orang yang buat begitu, ada orang yang suka menghina orang, ada orang yang suka mencaci maki orang, saya harap anda semua jauhilah mereka. Kalau subscribe channel mereka tu, bermaknanya anda bersetuju dengan mereka dan anda sama-sama akan memperolehi dosa sekurang-kurangnya tempias daripada apa yang mereka katakan itu. Berhati-hati kalau anda nak mencari keredaan Allah, carilah yang sebenar-benarnya dan carilah guru-guru yang betul-betul berilmu dan mempunyai adab tata susila yang baik, yang orang kata ihsan, yang bertasawuf, yakni akhlak yang mulia. Ya. Kalau kita ikut sunnah Nabi, kita pastinya sekurang-kurangnya kita ada elakkan daripada kita nak memprovoke, mencaci maki orang lain ataupun menghina orang lain. Kita sudah pasti kita cuba elakkan. Dan semakin tinggi ilmu seseorang, sudah pastinya semakin tunduk dan tawaduk seseorang itu. Jadi janganlah, walaupun kita banyak mempelajari ilmu ini, kita menghina orang lain dan sehinggakan kita merasa kita saja yang betul. Dan itu sebenarnya ilmu itu datangnya daripada syaitan, lanatullah. Ya. Saya harap anda semua berfikirlah terhadap apa yang saya katakan ini, dan saya tak tujukan kepada sesiapa pun. Ya, saya tak tujukan kepada sesiapa pun. Kalau ada yang terasa itu, minta bertaubatlah ya dengan segera. Mudah-mudahan Allah mengampuni anda ya, kepada yang membuat video-video seperti itulah ya. Video pendek hari ini itu saja kot. Saya nak berpesan kepada anda, marilah kita sama-sama memperkukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di samping itu juga kita hendaklah sentiasa
tawaduk dan tunduk. Semakin tinggi ilmu kita, semakin tunduklah kita, dan jauhilah kita daripada memaki hamun orang lain, menghina orang lain, terutama sekali orang-orang seagama dengan kita. Ya, terutama sekali orang yang bukan seagama dengan kita pun kita dilarang sebenarnya nak menghina mereka. Dan itulah yang saya harapkan kepada anda semua. Jadilah YouTuber yang berhemah, YouTuber yang baik, YouTuber yang boleh memberi manfaat kepada orang lain, bukan boleh memberi kesan negatif kepada orang lain semata-mata untuk mencari orang kata wang ringgit lah di dalam channel YouTube ni. Apabila orang tonton dapat wang, konon saya tak pastilah, dengar kabarnya kalau orang tonton banyak pastinya dapat wang. Jadi orang yang menonton itu yang seronok, menyokong dan bagus, terbaik dan sebagainya, itu bermaknanya anda juga mendapat, anda tidak dapat duit tapi anda dapat tempias dosa, ya, lebih besar daripada nilai wang yang sebenarnya jika kita nampak. Jadi itulah sahabat-sahabat, saya berpesan sekali lagi, ingatlah bahawa sesungguhnya orang-orang yang merendah-rendahkan orang lain atau menghina orang lain itu ibarat seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya. Okey sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.